saya Siti Zukrina, S608117. Saya akan membentangkan tentang ikasan eksekutif. Nama syarikat kami ialah Natural Sdn Bhd, di mana syarikat kami ialah sebuah perniagaan yang terdiri daripada 6 ahli raga kongsi. Syarikat kami beroperasi di sekitar UMT dan juga di sekitar Gong Badak. Sasaran pelanggan kami ialah pelajar-pelajar UMT ataupun pelajar-pelajar yang berdekatan, dan juga staf-staf di UMT dan penduduk di sekitar Gong Badak. Jenis perniagaan yang telah diceburi oleh syarikat kami ialah produk makanan, di mana kami menjual Vietnam Spring Roll. Kutipan modal yang diperoleh daripada keenam ahli berjumlah sebanyak RM200, dan pemasaran syarikat kami diadakan secara online, iaitu di laman web Facebook syarikat kami, iaitu Natural Sdn Bhd. Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 9. Di video ini saya Erika akan membentangkan pengenalan untuk report akhir projek kami. Nama syarikat kami adalah Natural dan produk kami adalah produk Vietnam Roll, di mana idea bagi pemilihan produk serta nama syarikat adalah hasil daripada pembincangan bersama ahli kumpulan yang lain. Dan di akhir pembincangan kami telah sebulat suara bersetuju dengan idea tersebut. Dan jenis perniagaan kami adalah secara perkongsian bersama 6 ahli yang lain, di mana produk yang dijual adalah produk Vietnam Roll yang berintikai ikan tilapia serta jejari ketam segera. Syarikat kami bertempat di lot PT 3441, Jalan Selasih 2, Gong Badak, Terengganu, di mana perniagaan kami mensasarkan pelanggan yang terdiri daripada pelajar dan masyarakat setempat. Dan modal pengeluaran syarikat kami adalah sebanyak RM40 setiap ahli kongsi. Visi dan misi syarikat. Visi syarikat kami ialah ingin menjadi syarikat utama di dalam penghasilan makanan sihat berasaskan produk perikanan di Malaysia. Manakala misi syarikat kami ialah Natural Sdn Bhd mengutamakan kualiti dan nilai nutrien di dalam produk yang dihasilkan dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. Logo syarikat. Lakaran ikan di dalam logo syarikat kami menyimbolkan bahan utama yang digunakan dalam produk kami, iaitu ikan tilapia. Manakala slogan kami iaitu Dito Ratman membawa maksud ayuh datang sedap gila. Kemudian gambar tumbuh-tumbuhan dalam logo syarikat kami itu merujuk kepada sayur-sayuran yang kami gunakan. Sebagai contoh, termasuklah salad, lobak merah dan juga timun. Dan bulatan ataupun lingkaran di dalam logo syarikat kami itu membawa maksud atau merujuk kepada rice paper yang kami gunakan di dalam pembalutan produk kami. Dan nama syarikat kami di tengah-tengah logo syarikat iaitu Natural, di mana Nash itu digabungkan daripada huruf-huruf awal daripada nama ahli kumpulan kami. Bagi deskripsi perniagaan, nama syarikat kami adalah Natural Sdn Bhd yang menjual Vietnam Roll yang berasaskan bahan utama iaitu isi ikan tilapia. Tujuan adalah untuk memasarkan makanan yang sihat dan berkualiti serta menyediakan produk makanan dengan harga berpatutan dan mampu milik dari semua segi masyarakat. Antara bahan-bahan utama kami adalah seperti lobak merah, timun, daun ketumbar, salad, bawang putih, suun dan produk utama yang lain seperti udang, jejari ketam dan ikan. Idea tercetus apabila Vietnam Roll yang dijual kebanyakan menggunakan isi ketam. Dan dalam satu bekas, inti yang digunakan hanyalah satu jenis. Dari situ kami membuat pembaharuan dengan menggunakan isi ikan tilapia sebagai bahan utama kami. Bagi operasi syarikat kami adalah dari jam 10 pagi hingga 6 petang dengan harga yang kami tawarkan sebanyak RM5 untuk 4 pieces. Bagi pemasaran yang kami lakukan dengan mempromosikan di WhatsApp dan secara terus terurai dengan meletakkan Vietnam Roll pada gerai-gerai yang berdekatan. Dan penghantaran yang kami lakukan adalah secara COD, cash on delivery kepada pelanggan. Ahli syarikat kami yang terdiri dari 5 orang ahli dan secara perkongsian bagi memastikan perjalanan perniagaan kami berjalan dengan lancar. Kita akan pergi kepada kewangan, iaitu carta aliran kewangan yang digunakan di dalam syarikat Natural. Okey, kita ada barang basah yang digunakan dan total pengeluaran barang basah sebanyak RM208 yang disebabkan penggunaan di setiap peringkat barang basah ialah berbeza. Okey, untuk kos tambahan, kos tambahan ialah seperti kos-kos
data internet, minyak motor dan juga lain-lain kos sebanyak RM22. Dan kos buruh, bayaran buruh ialah bergantung kepada jam, dan setiap minggu kami hanya menggunakan 4 hingga 3 jam sahaja, dan 1 jam dibayar dengan harga RM3. Dan untuk pengetahuan, kos buruh juga ialah satu kos yang diberikan kepada pihak-pihak pada pekerja, di mana kos buruh bergantung kepada jam yang telah para buruh bekerja. Maksudnya setiap jam yang buruh bekerja akan dibayar sebanyak RM3, dan kami tidak melakukan pekerjaan ini hari-hari. Kami hanya memerlukan dalam 4 hingga 5 jam untuk menyiapkan produk Nasrul ini. Okey. Dan untuk kos peralatan, kenapa kos peralatan menjadi kosong? Disebabkan ialah di mana kos peralatan yang kami sedia ada di rumah, dan kami menjalankan projek Nasrul ini di rumah, dan kos peralatan yang kami tidak keluarkan seperti kos periuk, kos sudip dan kos pisau dan juga papan-papan pemotong, di mana semua peralatan ini sudah tersedia di rumah salah seorang pelajar yang menjalankan projek ini bersama dengan ahli kumpulannya. Okey, di sini kita ada hasil jualan keseluruhan peringkat, bermaksud hasil yang kami jual pada peringkat pertama sebanyak 16 paket, peringkat kedua ialah 30 paket, dan peringkat ketiga sebanyak 16 paket. Dan ini adalah hasil keseluruhan jualan daripada peringkat ke peringkat. Okey, kita pergi kepada keuntungan dan juga kerugian syarikat. Okey, di sini saya akan menyatakan hasil keseluruhan jualan peringkat sebanyak RM310, dan kos tambahan yang seperti saya dah briefing tadi di slide yang aliran kewangan. Kos buruh sebanyak RM125, dan juga barang basah, penggunaan barang basah dan pengeluaran model barang basah sebanyak 3 peringkat sebanyak RM208. Okey, untuk pengiraan keuntungan bersih saya akan mengeluarkan satu, di mana keuntungan bersih ini kami akan mendapatkan jualan keseluruhan dan akan ditolak dengan kos tambahan, kos buruh dan juga kos barang basah. So di sini kita akan dapat lihat kos barang basah sebanyak RM300, kos hasil jualan keseluruhan sebanyak RM310, dan kos barang basah sebanyak RM208, kos tambahan RM22, dan kos buruh sebanyak RM125. So hasil keseluruhan jualan 3 peringkat ni akan ditolak dengan kos tambahan, kos buruh dan juga kos barang basah sebanyak 3 peringkat, dan kita akan mendapat keuntungan bersih dia sebanyak RM-45. So kenapa mendapat negatif RM45? Kerana mungkin kesalahan daripada pihak-pihak ahli grup sendiri, dan juga pembukaan order yang kami dapat, dan juga pembaziran barang basah yang kami telah keluarkan. So ni adalah salah satu punca di mana tiada keuntungan yang dapat diperoleh daripada perniagaan Nasrul ini. Okey, sekian, terima kasih. Apa yang saya dapat simpulkan, perjalanan perniagaan sebanyak 3 kitaran yang telah dijalankan oleh syarikat kami telah berlangsung dengan jayanya. Kebanyakan pelanggan kami terdiri daripada golongan pelajar, dan terdapat juga penduduk yang tinggal di sekitar kawasan Universiti Malaysia Terengganu yang membeli produk kami, memandangkan kami lebih tertumpu melakukan pasaran di kawasan ini. Kami telah mendapat banyak maklum malas yang mana menjadi sumber untuk kami menambah baik produk kami. Proses perniagaan ini juga telah mengajar kami betapa pentingnya kerjasama serta kesepakatan antara semua ahli untuk menjayakan sesuatu perniagaan. Sikap tidak mudah menyerah juga telah diterapkan kepada kami. Akhirnya, kami mendapat banyak pengalaman baru sepanjang kami menjalankan perniagaan ini. Sekian saja daripada syarikat kami. Terima kasih. So, di bahagian lampiran, kita boleh lihat laman sosial syarikat kami, iaitu @nasrulsenbhd, iaitu Facebook page kami, di mana syarikat kami telah linkkan WhatsApp di Facebook tersebut. Kami juga mengadakan jualan di bazar, iaitu kami akan update dekat Facebook. Kami juga membuat pemasaran secara online, iaitu di Facebook. Kami akan post pada hari yang nak open order ataupun hari sebelum.
dan juga kami akan post maklum balas pelanggan di Facebook. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.